إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia Tuan Imam, Tuan Pengerusi dan ahli jawatan kuasa sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di bawah tajuk Hajjatul Wada', haji perpisahan pada tahun yang ke-10 Hijrah, maka dalam masa mengerjakan haji itu, di antara rukun haji ialah wukuf bi Arafah, dan semasa wukuf kita ada khutbah, khutbah di Arafah. Dan alhamdulillah diriwayatkan oleh para sahabat kandungan khutbah Hajjatul Wada' di Arafah itu, dan di sini diterjemahkan di buku surat 185 sebahagiannya diterjemahkan oleh Profesor Madya Dr. Abdul Rashid Haji Ahmad. Jadi sabda Nabi, ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ditakdirkan masa itu lebih kurang 114,000 yang hadir, berdasarkan jumlah kabilah, berdasarkan kehadiran jumlah kabilah. Isma'u wa'u wa'qilu, dengarlah dan renunglah kata-kataku ini. Sebab ini sebenarnya adalah merupakan, Nabi sudah dapat membayangkan dirinya tidak akan ada lagi selepas ini. Ini adalah haji permulaan, ini adalah haji yang terakhir. La adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Aku tak tahulah, barangkali tak jumpa dah kamu selepas tahun ini. Aku takkan jumpa kamu semua selepas tahun ini, fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza, di negeri yang seumpama ini, di bulan yang seumpama ini. Tak ada dah rasanya. Kok ini yang penyudah? Nabi sudah membayangkan begitu. Jadi katanya, kamu sudah mengetahui bahawa setiap Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Al-Muslim akhul Muslim. Jadi bila sebut kita bersaudara, ada hak-hak persaudaraan yang mesti dijaga. Di antara hak persaudaraan yang paling asas ialah bersangka baik. Itu paling asas hak persaudaraan. Jangan cepat menjatuhkan hukum sebelum menerima keterangan. Dan hak yang paling teratas sebagai persaudaraan Islam ialah ithar. Apa makna ithar? Mengenepikan keselesaan diri untuk saudara Islam yang lain. Selfless, menafikan kepentingan diri untuk sahabatnya, saudaranya. Jadi al-Muslim akhul Muslim, tak boleh menzalimi, tak boleh bersangka buruk terhadap Muslim yang lain. Semua orang Islam adalah ikhwan, adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan di sini ialah persaudaraan dari sudut syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, iaitu persaudaraan dari sudut akidah. Dan persaudaraan dari sudut akidah ini melampaui bangsa-bangsa dan keturunan. Mungkin satu keturunan, mungkin satu bangsa, tapi kalau tidak seakidah, itu bukan saudara.
dari sudut maknanya keimanan syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Memang kita akan berbuat baik kerana itu arahan Allah, supaya maknanya kita wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, bergaulah dengan orang bukan Islam itu dengan cara yang baik. Tahu, tetapi persaudaraan Islam mengatasi hubungan hubungan kekerabatan, keturunan, kerana persaudaraan Islam itu adalah persaudaraan yang agung, yang paling agung, yang mengatasi pelbagai bangsa-bangsa. Maka sebab itulah Nabi bersaudara dengan Suhaib Ar-Rumi daripada Rom Timur, Konstantinopel. Nabi bersaudara dengan Bilal Al-Habashi daripada Habasyah. Nabi bersaudara dengan Salman Al-Farisi daripada Parsi. Sebab wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh kerana itu, la yahillu, tidak halal bagi seseorang harta saudaranya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta benda sesama kamu dengan cara yang salah. Wa tudlu biha ilal hukam. Lalu kamu serahkan kepada pemerintah. Kamu makan harta benda kamu, orang Islam, cara yang salah, kemudian kamu serahkan harta yang kamu telah makan cara salah itu kepada pemerintah. Wa tadlu biha ilal hukam. Jangan buat begitu. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang salah. Yang itulah, maka kita ada peraturan mal ataupun harta muamalah, ada hukum hakamnya. Sebahagian daripada maknanya hukum hakam fiqh ialah fiqhul muamalat. Ada fiqh muamalatnya. Kecuali apa yang telah Allah berikan kepadanya melalui cara yang baik. Mungkin faraid, mungkin maknanya kita kata hibah, pemberian, mungkin hadiah, mungkin wakaf, cara-cara yang syar'i, yang patuh syariah, yang kita sebut sebagai syariah compliance, syariah compliance, Dan dengan rela hati, jangan ada unsur paksaan, jangan ada unsur-unsur izin dalam paksa. Jangan sampai maknanya mengenepikan hak-hak peribadi, hak asasi manusia. Kalau komunis, dia menafikan hak asasi manusia. Semuanya bersifat komunal, milik negara. Langsung tak ada hak peribadi. Kalau kapitalis pula terlampau memuja dan memberikan wewenang yang seenaknya kepada peribadi, sehingga akhirnya memudaratkan hak seramai, sehingga akhirnya api, air, padang ragut, jalan diberikan kebebasan seenaknya kepada peribadi. Sedangkan dalam Islam tidak boleh ada hak peribadi dalam soal al-ma' wan nar wal kala, air, api, padang ragut, jalan, ini bukan hak peribadi. Ini adalah hak seramai. Dan bila bertembung, muqaddam maslahah ammah, muqaddama ala maslahah khassah, kepentingan ramai didahulukan ke atas kepentingan peribadi. Begitu Islam mengambil pendekatan yang seimbang di antara hak seramai dengan hak peribadi. Tidak seperti komunis langsung menafikan hak peribadi, semua milik negara. Tidak seperti kapitalis yang memberikan hak sewenang-wenangnya kepada peribadi, sehingga akhirnya diswastakan segala-gala yang merupakan sumber utama, airnya, apinya dan sebagainya. Jadi adalah manipulasi di situ. Akhirnya adanya private beach pula dah, tak? Sedangkan itu adalah milik bersama. Jadi Islam mengambil jalan tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat pertengahan.
Janganlah kamu berbuat zalim. Fala tadzalamu ala anfusikum. Jangan kamu berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, kata-kata ini agak aneh. Mana pula kita membuat zalim ke atas diri kita? Kita buat zalim ke atas orang lain. Tak. Kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain bermakna kita melakukan kezaliman atas diri kita sendiri, sebab al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Bandingan orang mukmin sesama mukmin bagaikan satu binaan. Itu satu hadis. Hadis yang lain, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Perbandingan orang mukmin dari sudut hubungan sesama mereka, kasih sayangnya, simpatinya, empatinya, ya, tarahumihim wa tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasad, seperti jasad yang satu. Jadi sebenarnya bila kita menzalimi saudara kita muslim, sebenarnya kita telah menzalimi diri kita. Ya, sebab kita adalah satu diri. Ya, kita adalah jasad yang satu, ya, tidak dapat dipisahkan. Sebab itulah makanya, ya, persaudaraan Islam itu sejagat melampaui bangsa, keturunan, geografi. Kita sudah lama mengamalkan apa yang disebut sebagai borderless world, dunia tanpa sempadan. Saya kebetulan masa di Syria terjumpa dengan seorang tua yang sempat hidup, ya, sebelum penjajahan, ya, sebelum penjajah Perancis menakluk Syria, ya, sebelum penjajah British menakluk Jordan. Dia kata, kami pernah berdagang daripada Syria, Jordan, Saudi tanpa pasport, sebab semuanya dia bawa Khalifah Osmaniyah, katanya. Semuanya di bawah, ya, kerajaan yang satu, dan yang mewujudkan pasport ini adalah penjajah. Divide them and rule them. Ya, maknanya mereka dengan polisi mereka pisahkan mereka, bahagikan mereka, kemudian kita mampu untuk menjajah mereka, mampu untuk memerintah mereka. Sebenarnya, ya, Islam tidak mengenal border, tidak mengenal sempadan. Penjajahlah yang mewujudkan sempadan bagi memudahkan imperialisme penjajahan. Dibahagi-bahaginya kita ngalahkan orang main catur. Ya, dicaturnya kita, maka Belanda ke sini, Portugis ke sana, ya, Inggeris ke sana, maknanya Spanyol ke sini, seikut mereka saja, semau mereka saja. Ini adalah merupakan peperangan salib yang kedua, ya, setelah peperangan salib yang pertama, dan sekarang kita berdepan dengan peperangan salib yang ketiga. Jadi disebut di situ ialah jangan kamu berbuat zalim, fala tadzalamu ala anfusikum. Jangan kamu berbuat zalim pada diri kamu. Apa maksudnya? Maksudnya kezaliman yang dilakukan kepada umat Palestin adalah kezaliman ke atas diri kita. Ya, kita sempat menyaksikan era normalization ties with Israel. Ya, kita menyaksikan, ya, bagaimana nak diwujudkan hubungan diplomasi di atas nama normalization ties with Israel. Emirat Arab Bersatu, dan sekarang ni Bahrain, selepas ini Saudi, selepas ini Sudan. Ini kezaliman terhadap umat Islam Palestin. Dan sebenarnya kezaliman terhadap umat Islam Palestin adalah kezaliman terhadap diri kita. Mewujudkan hubungan diplomasi dengan Israel bermakna bahawa mengiktiraf negara haram itu, dan dengan sendirinya menafikan hak umat Palestin ke atas Baitul Maqdis, ke atas Palestin seluruhnya, maka dengan sendirinya kita telah melakukan kezaliman ke atas umat Palestin, bermakna kita melakukan kezaliman ke atas diri kita. Sibuknya kita dengan masalah COVID, tak ada dunia Islam yang bangkit
untuk menyatakan protes. Tidak ada negara yang berani untuk menyatakan protes terhadap apa yang disebut sebagai normalization ties with Israel, ya tak? Hubungan yang biasalah dengan Israel. Wujudkanlah hubungan diplomatik. Demikianlah ya yang berlaku sekarang di Emirat Arab Bersatu, diikuti selepas ini Bahrain, selepas ini akan diikuti pula oleh Saudi, maka selepas itu akan diikuti oleh Sudan. Beginilah usaha dan ikhtiar, sebab mereka punya perancangan besar mereka, Israel Raya, the Greater Israel, ialah menguasai sungai Nil daripada Sudan sampailah menguasai sungai Furat daripada Turki ke Syria dan ke Iraq. Ini Greater Israel ataupun the Great Israel. Taib, apa lagi katanya? Ya Allah, Allahumma hal ballaghtu, adakah telah aku sampaikan semuanya kepada umat ini yang 114,000 ni? Allahumma hal ballaghtu, wahai Tuhan, adakah aku telah sampaikan? Lalu para sahabat menjawab, ballaghta ya Rasulullah, syahidna, engkau telah menyampaikan segala-galanya daripada wahyu. Tak ada yang Nabi sembunyikan. Jadi kalau ada orang tiba-tiba mendakwa ada perkara yang Nabi sembunyikan, ini suatu penghinaan, pengkhianatan ke atas sifat siddiq dan amanah dan tablighnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia kata yang ini Nabi simpan orang tertentu je katanya. Dia pun ngajar. Herannya yang dia ngajar tu pukul 1 pagi, pukul 12 malam. Fardu ainnya pukul 1 pagi, 12 malam. Mula depan rumah tu suh je, suh senior ya. Senyap je, tak ada apa. Sekarang pukul 12 sudah datang kereta nyalo-nyalo. Tak? Dia kata apa? Ini ajaran ni Nabi simpan setengah orang je dapat. Jangan buat pasal. Sifat Nabi itu tabligh. Sifat Nabi itu haram bagi dia kitman, menyembunyikan. Sebab itu Nabi istiharkan, Allahumma hal ballaghtu, wahai Tuhan, adakah telah aku sampaikan semuanya? Maka para sahabat kata, qad ballaghta ya Rasulullah, Allahumma shhad, wahai Tuhan, saksikanlah bahwasanya aku telah menyampaikan segala-galanya, ballighu anni walau ayah. Taib, apakah pengajaran daripada sebahagian khutbah ini? Tidak dimuatkan oleh Dr. Mustafa Sibai ke semua sekali. Sebenarnya khutbah itu panjang, ya tak? Tapi Dr. Mustafa diambil sebahagian saja. Ya. Pertama, yang menarik perhatian dalam peristiwa haji ini, Hajjatul Wada' ini, adalah jumlah mereka yang turut hadir. Statistik, ya, games of numbers ini adalah penting dalam percaturan, ya, dalam percaturan siasah, ya, dalam percaturan iktisad, ekonomi, dalam peraturan ketenteraan. Memang maknanya kita kata soal angka ini sangat penting, dan Nabi tidak mengenepikan soal angka. Pernah Nabi suruh intelijennya memeriksa berapa unggun api yang dipasang oleh musuh supaya dapat tahu berapa jumlah musuh. Satu unggun api akan dikongsi oleh 9 ke 10 orang. Pernah Nabi suruh intelijennya memeriksa dan mengintip berapa jumlah kambing dan unta yang disembelih. Daripada situ tahulah berapa jumlah maknanya musuhnya. Pernah Nabi melakukan perang saraf. Nabi suruh umat Islam pasang semua, setiap orang pasang unggun api untuk melemahkan, ya, semangat musuh, kerana musuh overestimate dengan jumlah, ya, overestimate dengan jumlah umat melalui maknanya unggun api yang dipasang. Cerah dalam peristiwa yang berlaku tahun yang ke-8 Hijrah, pembukaan kota Mekah, penawanan kota Mekah. Itu strategi yang pelbagai yang Nabi gunakan. Sebab itu kalau dikatakan nak mengikut Nabi, bukan hanya tamarnya. Nak mengikut Nabi bukan kira nak nambah cawangan je.
Ya, minta maaf lah kalau ada yang nambah cawangan sini. Tapi bila nak nyebut ikut Nabi tu insan strategis, insan yang penuh strategik. Jadi kalau nak ikut Nabi, ikut sungguh. Jangan bidang tertentu je weh. Ini nak ikut Nabi ni, tang itu je nak ikutnya. Ya tak? Bagaimana pemikiran futuristik yang ada pada Nabi, memikirkan tentang masa depan, haram, tak ada diikutnya. Ya tak? Bagaimana pemikiran strategik Nabi, tidak diikut. Jadi dia ambil sebahagian, ditolak sebahagian, tak cukup. Kita jadikan Rasul, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ayat ini dalam suratul Ahzab. Masa bila turunnya? Ya Allah, bila kita tengok sebab nuzul ayat ini, ketika mana Nabi menggali khandak untuk berdepan dengan tentera Ahzab, turun padang, ya tak, untuk sama-sama menggali parit. Turun ayat, demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasul contoh teladan yang baik. Bukan masa tengah naik pelamin turun ayat laqad kana lakum tu, ya tak? Bukan tengah makan tamar pula tamar berbisik, ya Yusuf Tayyib, ya tak? Tawaduk sungguh tamarnya. Ngapa? Tamarnya berbisik, Yusuf Tayyib, ya tak? Jangan jadi dia nak low profile kan, dia nak low profile. Jadi sejumlah mereka yang turut hadir bersama baginda begitu besar dalam konteks masa itu, 114,000. Just imagine, sebelumnya inilah orang-orang yang menentang Nabi, ya, inilah orang yang menentang dakwah Nabi, sehingga Nabi hanya didokong oleh beberapa sahabat yang sabiqun al-awwalun. Tiba-tiba 114 orang, 114,000 dalam tempoh 23 tahun. Usaha Nabi ni 23 tahun. Tiba-tiba dapat menggarap 114,000, ya, manusia. Begitu besar daripada seluruh pelusuk kepulauan, ataupun lebih tepatnya ialah semenanjung, ya. Maknanya di sini jazirah. Jazirah ni ialah ke semenanjung, bukan kepulauan. Sebab apa? Sebab Arab ni dia tak adalah kepulauan, dia ada semenanjung, jazirah, peninsula, Arab Peninsula. Mereka semua telah beriman dengan baginda, membenarkan risalah, mematuhi segala perintah. Padahal 23 tahun sebelum itu mereka jugalah yang mempertuhankan berhala. Daripada wasani berubah menjadi tauhidi. Daripada wasani, pagan, menyembah berhala, berubah menjadi tauhidi, menyembah Tuhan satu, monoteism. Sebelumnya ialah politism. Kemudian yang tak nampak, yang gaib, mereka dah biasa dengan kepercayaan yang nampak nyata di hadapan mereka, berhala-berhala. Tetapi mereka tinggalkan kepercayaan itu untuk menyembah Tuhan yang satu lagi tak nampak. Jadi begitulah kita kata bagaimana kejayaan Nabi dalam tempoh 23 tahun. Dan bergelumang sebelumnya dengan syirik, ya. Mereka lah yang menolak dasar-dasar Islam, dasar sama rata dalam Islam. Kulit putih ke kulit hitam sama. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li abyadin ala aswadin. An-nasu sawasiyatun ka asnanil musht, kata Nabi, ya tak? Tak ada lebihnya orang Arab kepada bukan Arab. Tak ada lebihnya orang kulit putih ke atas kulit hitam. Manusia semuanya sama seperti gigi sikat. Mula-mula bila Nabi bawa ajaran ini, memang ditentang habis-habisan. Muhammad telah menyamakan kita dengan hamba-hamba kita. Muhammad telah menyamakan lelaki dengan perempuan. Muhammad telah memperbodohkan apa yang kita pegang selama ini. Jadi mereka menentang dasar-dasar tauhid, mereka menentang dasar persamaan sama rata dalam Islam, serta katanya di sini bahawa serta merasa hairan dengan seruan tauhid. Macam mana nak sembah benda yang tak nampak? Macam mana nak sembah satu sedangkan kami dah biasa banyak? Bahkan sebahagian besar mereka memusuhi sekeras-kerasnya dakwah. Sanggup, ya tak, mereka menghimpunkan pemuda-pemuda untuk mengepung rumah Nabi
untuk dibunuh secara serentak. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat ketika mana mereka melakukan konspirasi dengan 3 usul. Pertama ialah untuk memenjarakan, kedua ialah untuk membunuh, dan yang ketiga ialah untuk menghalau kamu keluar daripada kota Mekah. Ya. Jadi begitulah musuh sekeras-kerasnya terhadap dakwah Islam yang dibawa oleh baginda, berbagai cara telah dilakukan. Ada kalanya kekerasan, ada kalanya diplomasi. Kamu sembah Tuhan kami Muhammad, kami sembah Tuhan kamu. Ta'budu alihatana syahran wa na'budu ilahaka syahran. Kamu sembah Tuhan kami sebulan, kami sembah Tuhan kamu sebulan. Pula dah diajak kongsi Tuhan. Macam-macam cara. Ya, ada kalanya cara penindasan kezaliman, ada caranya cara perundingan. Dan ada satu ketika, sebagaimana yang diriwayatkan ataupun yang disebut di dalam suratul Kahfi, beginilah wahai Muhammad, majlis-majlis yang kamu sampaikan dakwah kamu, yang kamu sampaikan ajaran kamu itu dihadiri oleh mereka-mereka yang hitam, hamba, miskin. Kami mau hadir, tapi tak maulah ada mereka. Buatlah satu majlis yang khusus untuk kami. Sampai ke tahap itu. Punya mereka nak cuba cari jalan supaya Nabi tunduk kepada kehendak mereka, Nabi jadi pengikut mereka, bukan mereka jadi pengikut Nabi. Buat majlis lain, berasingan, biar eksklusif. Jadi mereka cuba menghapuskan inclusiveness yang ada pada agama itu. Agama yang terbuka, yang tidak ada kasta, mereka cuba hapuskan. Mereka ajak Nabi supaya wujudkan, ya, maknanya kasta, buat 2 majlis berasingan. Turun ayat suratul Kahfi ayat 24, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ayat 28 daripada suratul Kahfi. Wahai Muhammad, sabar. Jangan layan demo ni. Jangan layan mereka ini. Sebenarnya mereka bukan nak jadi pengikut kamu. Kamu yang akan ngikut mereka. Mereka bukan nak akhirat, mereka nak dunia. Urusan mereka bukannya konsisten istiqamah. Urusan mereka itu adalah flip-flop, kelang kabut. Wa kana amruhu furuta wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Itu boleh rujuk ayat 28. Jadi pelbagai cara mereka lakukan, termasuklah outreach, pergi ke Madinah, dapatkan pertolongan daripada Yahudi di Madinah. Apa cara nak buat, ya, kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi ini. Jadi berbagai cara dilakukan dalam usaha menyekat, menghalang perkembangan Islam, hingga kan pernah mereka menyakiti baginda yang sedang sujud di hadapan Kaabah, diletakkan isi perut unta di atas belakang baginda setelah wafatnya Khadijah dan juga Abu Talib. Mengumpulkan para pemuda untuk membunuh baginda pada malam 27 Safar. Ya, baginda berangkat keluar daripada rumah malam 27 Safar. Malam itulah pemuda-pemuda berhimpun, ya, untuk membunuh Nabi secara serentak. Bagaimanakah perubahan ini boleh berlaku? 180 darjah ni boleh berlaku dalam masa 23 tahun yang singkat. Bagaimanakah baginda mampu mengubah? Apakah caranya kekerasan? Apakah caranya military ataupun militan? Tidak. Mereka akhirnya tunduk, ya, mereka akhirnya tunduk kepada keindahan Islam, kebenaran Islam, kemuliaan Islam, ajaran Islam itu. Bukan dengan kekerasan. Islam tidak berkembang dengan kekerasan, ya. Islam tidak berkembang dengan kekerasan, tetapi agama fitrah. Islam agama yang cocok dengan fitrah manusia. Maka akhirnya ia diterima, terutamanya golongan yang tertindas dapat semula identiti diri mereka. Golongan hamba, golongan miskin
dapat dibela balik kedudukan mereka, status quo mereka. Jadi keindahan Islam itu sebagai menjuarai kelompok yang tertindas. Maknanya Islam itu bangun kerana ia menjadi juru bicara untuk maknanya membela kelompok yang tertindas di bawah order jahiliyah. Jadi di situlah kita kata bahawa kekuatan Islam itu ialah pada ajarannya, bukan pada mukjizat. Tak ramai yang masuk Islam kerana mukjizat, bukan juga kerana peperangan, tetapi bagaimana diplomasi yang diamalkan oleh baginda, kesantunan yang diamalkan oleh baginda menyebabkan wara'aitan nas yadkhulun fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia masuk Islam berduyun-duyun, berbondong-bondong. Jadi afwaja itu dia merujuk kepada yadkhuluna fi dinillah wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah, masuk ke agama Allah berduyun-duyun, bukan afwajan fasabbih. Ada bacaan yang tak sepatutnya berlaku. Ada orang dia baca afwajan fasabbih bihamla, khata. Afwajan maknanya berbondong-bondong, berduyun-duyun. Maka kita tidak disuruh bertasbih secara berbondong-bondong dan berduyun-duyun. Berbondong-bondong yang berduyun-duyun itu ialah yadkhulun fi dinillah. Maka tidak sesuai dibaca afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Lari maknanya, ya, lari maknanya. Taib. Jadi bagaimana Nabi mengampunkan mereka yang dahulunya berdendam dan membunuhnya pada hari tersebut, ya. Harinya ialah pada 20 bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah. Nabi dapat masuk ke kota Mekah dengan aman, dan kemudiannya apabila berdepan dengan Quraisy dan Arab yang ada ketika itu yang masih lagi kufur kepada Allah sebahagiannya, lalu Nabi isytiharkan pengampunan beramai-ramai, maka implikasinya wa ra'aitan nas yadkhulun fi dinillahi afwaja. Bukan semua kemenangan itu dengan kekerasan, bukan semua kemenangan itu dengan ketenteraan. Ada kemenangan itu dengan seni dakwahnya, ada kemenangan itu dengan diplomasinya, sehingga akhirnya berjaya menawan hati-hati. Ya, bukan menjajah tengkuk-tengkuk, tetapi menawan hati-hati. Mengubah sikap orang ramai daripada penyembahan berhala, kebiadaban, berpecah belah kepada mentauhidkan Allah, mengenali zat Allah dan sifatnya, zat Allah yang wahdaniyah, yang menolak kam muttasil, kam munfasil. Tidak ada bilangan pada zat Allah, sama ada bilangan yang berjuzuk-juzuk ataupun bilangan yang bercerai-cerai. Tidak ada pada Allah kam muttasil dan kam munfasil. Wahdaniyah, al-wahidul ahad, al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad. Dan sifat-sifatnya yang disebut sebagai asmaul husna, sifat salbiyahnya, sifat, ya, maknawiyahnya, sifat yang ada pada dirinya yang nafsiyahnya dikenali oleh mereka melalui Al-Quran, ya. Mementingkan perpaduan, mengelak daripada persengketaan, ya. Jangan terjebak kepada perangkap-perangkap musuh untuk maknanya menimbulkan dan mencetuskan sentimen Muhajirin dan Ansar, sentimen Aus menentang Khazraj. Pernah orang Yahudi cuba cetuskan dan menjebakkan mereka pada sentimen permusuhan 300 tahun antara Aus dan Khazraj. Maka turun ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan. Ingat pesanan Allah, ingat ketika mana kamu satu ketika itu bermusuh di antara satu sama lain, Aus dan Khazraj.
fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah jinakkan hati-hati kamu dengan nikmat Islam, kamu jadi bersaudara. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan perangkap-perangkap musuh, ya, yang cuba maknanya merosakkan perpaduan. Jadi menyatukan tujuan dan matlamat. Datangnya Islam, Allah Ta'ala sana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Allah yang mengutuskan kami untuk membebaskan kamu daripada penyembahan manusia sesama manusia untuk hanya menyembah Allah yang esa. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu adalah tujuan dan matlamat. Maka akhirnya leburlah kepentingan pribadi, leburlah kepentingan bangsa, yang ada ialah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana pula jiwa-jiwa yang keras itu dapat dilembutkan, fa'allafa baina qulubikum, bagaimana dapat dijinakkan mereka yang asalnya thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah. Ya, dikatakan punya kerasnya hati mereka bagaikan batu dan lebih keras daripada batu. Tetapi akhirnya dengan ajaran yang indah, bukan sekadar ajaran, amalan, tunjuk ajar, tauladan Nabi. Nabi tidak membalas jahat dengan jahat. Ya, Nabi tidak balas biadab dengan biadab. Jadi dengan keindahan yang Nabi tonjolkan melalui akhlaknya, bukan hanya ditonjolkan melalui ajarannya, tapi ditonjolkan melalui akhlaknya yang pemaaf itu tadi, akhirnya dapat dilembutkan hati-hati. Semangat permusuhan yang membara dipadamkan. Semangat dendam Arab memang kuat dendamnya, tetapi berjaya dipadamkan. Aus dan Khazraj boleh disatukan tanpa ada persidangan meja bulat. Sekarang ni kita lihat persidangan meja bulat sesaja. Ya, meja bulat saja bersidang, ya tak? Tapi tak pernah bulat pun. Ya, tak pernah bulat pun, ya tak? Sehati, tidak pernah pun sehati sejiwa. Mereka dipengaruhi oleh pelbagai blok. Ya, adanya bipolar, adanya tripolar di dalam kehidupan manusia, ya, sejagat ini. Sekalipun sangat pintar, dikata apa di sini bahawa semangat permusuhan yang membara itu dipadamkan dengan rasa cinta kasih yang murni yang disebut sebagai al-ithar. Walladzina, dikatakan bahawa walladzina tabawwa'ud dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka yang menyediakan negerinya kepada orang muhajirin, mereka yang memberikan jaminan keamanan kepada orang muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim, sungguh kasih kepada muhajirin. Orang-orang Ansar cukup kasih kepada muhajirin, bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim, sanggup mereka mengenepikan keselesaan mereka walaupun ianya privasi mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, walau ianya adalah merupakan soal pribadi, tapi sanggup diketepikan demi saudara mereka. Ini yang disebut sebagai selfless, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai ithar, bukan selfish. Sekarang ni yang berlaku ialah selfish, individualistik. Dan kita kemuncak persaudaraannya ialah ithar ataupun selfless, nafikan kepentingan diri, keselesaan diri demi saudaranya. Allahu Akbar. Ya, di sinilah tercabarnya kita. Zaman kita ni zaman buffet, ya. Tapi sekarang ni tak ada le buffet sebab Covid, ya. Tapi sebelum Covid ni zaman buffet, ya. Bila buffet tu tengok macam mana kita nyeduk, ya. Ya Allah, mombong, ya. Bila nyeduk tu, dia tak kira je orang belakang tengah berbaris tu, lantak demo, ngapa lambat. Ya. Jadi mana selflessnya? Yang ada ialah selfish. Jadi katanya di sini, sesungguhnya bagi manusia biasa, sekalipun sangat pintar dan kuat pribadinya, tidak mungkin dapat mencapai kejayaan seperti yang dicapai oleh Nabi. Namakanlah Napoleon.
namakanlah Abraham Lincoln, tak? Namakanlah siapa juga tokoh-tokoh di dunia ini, tak akan dapat mencapai dia punya perjuangannya secepat Nabi 23 tahun merubah pandangan hidup dan budaya dan akidah, ya, 180 darjah. Jadi begitulah hebatnya kita kata bahawa peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabiul Muayyad, kerana Nabi itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dapat mencapai kejayaan seperti ini dalam jangka masa kalau orang yang pintar mungkin memerlukan ratusan tahun, tapi Nabi buat dalam masa 23 tahun. Kita tidak pernah mendengarnya dahulu dan sekarang. Semua itu terjadi kerana kebenaran risalah. Doktrin Islam, ajaran Islam itulah yang kekuatannya. Ya, kekuatan yang sebenarnya ialah kepada ajaran Islam itu. Sebab itulah umat Islam di Eropah tidak latah dengan Islamofobia. Sebaliknya mereka terus mempamerkan Islam yang indah kepada orang bukan Islam yang termakan dengan kita kata dengan musuh yang melancarkan Islamofobia. Tetapi umat di sana tidak melatah, akhirnya ajaran Islam, agama Islam begitu popular walaupun di Rusia sendiri. Ya, terkejut apabila pemerintah Rusia melihat bila dibenarkan mereka bersembahyang hari raya di Moskow, barulah mereka sedar perkembangan Islam yang begitu pesat, ya, berlaku di sana, ya. Jadi semuanya kerana kebenaran risalah dalam bentuk amalan, bukan hanya ajaran, ya, dalam bentuk amalan, bukan hanya ajaran. Dalam peristiwa di New Zealand, umat Islam di New Zealand tidak melatah lalu mengambil pendekatan yang ganas, tidak. Mereka sabar. Bahkan akhirnya orang yang bukan Islam datang melihat orang Islam sembahyang. Ada yang ambil sembahyang langsung. Ya, ada yang ambil sembahyang langsung, ya, belajar ambil sembahyang. Ada yang dengar khutbah weh. Ya, dengar khutbah. Itu dia. Jadi yang disertai mereka cuba memadam cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka cuba memadam cahaya Allah, tapi Allah menyempurnakan cahayanya walaupun tidak disenangi oleh mereka yang benci kepada Islam. Jadi dikatakan di sini yang disertai dengan bantuan daripada langit, ini yang disebut sebagai Nabiul Muayyad, Nabi yang dibantu daripada langit. Ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imamal Qiblataini, dan juga Nasrullah, idza jaa Nasrullahi wal Fathi. Demikianlah mukjizat agama. Apa makna mukjizat? Kekuatan. Secara literalnya makna mukjizat ialah kekuatan yang melemahkan musuh. Itu makna mukjizat, ya. Makna mukjizat ialah demikianlah mukjizat, kekuatan agama yang sempurna, yang lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini turun di bulan Zulhijjah tahun yang ke-10. Nabi bawa balik ayat ini ke Madinah. Maka kita kata mulai bulan Muharram di Madinah Nabi sakit-sakit. Sampai bulan Safar Nabi sakitnya berat. 12 Rabiul Awal, minggu depan, ya, kalau ikut tarikhnya dekat dah lah, ya. Maka Nabi wafat 12 Rabiul Awal, Nabi sampai Madinah 12 Rabiul Awal, Nabi dilahirkan juga 12 Rabiul Awal. Jadi sebenarnya 12 Rabiul Awal ini menghimpunkan 3 peristiwa penting, ya, 3 peristiwa penting. Wallahu alam, kita berhenti di situ, ya, iaitu pada muka surat 186, ya, muka surat 186, insya-Allah. Mana yang baik daripada Allah, silap dan salah mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.